TV KPM. Wow, banyaknya barang ada kat sini. Ni apa ni? Ada jualan gudang ke? Ada toothless juga. Cantiknya. Berapa harga ni? Okey. Ada bekas makanan. Ada kasut pula. Ini untuk apa ni? Sean. Huh? Sean. Hai Sean. Terkejutlah ya. saya, cikgu. Hai cikgu. Hai, cikgu. Alamak, cikgu, saya tak perasan cikgu berdiri kat sana sebab baju cikgu dengan yang dinding tu hampir sama je. Macam iguana ke? Ha? Macam iguana tersumpah ke Tak sama? ada. Tak ada. Okey, tak perasan sebab mungkin reka bentuk ataupun bentuk pakaian cikgu tu mungkin dia macam terselindung sama kan? bentuk dia. Ah. Pun cantik baju hari ni. Ya, terima kasihlah cikgu. Saya suka baju cikgu. Thank you. Saya pun suka baju Sean juga. Okey, tak apa, kepada mereka yang menonton sekarang di TV KPM bersama dengan saya, Sean, Steven dan juga cikgu. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri kita, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka. Kenalah pakai betul-betul macam saya ni. Kadang-kadang dia terjatuh pula. Pakai dengan betul. Kerap cuci tangan. Pakailah gel pembasmi kuman. Dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter seperti saya dengan cikgu. Okey, baiklah cikgu. Oleh kerana kita berada di di jarak yang sesuai, sebelum kita buka pelitup muka, apa kata kita pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Okey, saya pakaikan dulu cikgu. Okey. Kebersihan tu kena sentiasa jaga, terutamanya tangan tu cikgu. Kalau sentuh sini sentuh sana, mana tahu dijangkiti pula. Janganlah. Betul. Okey. Sekarang boleh kita buka pelitup muka kita, cikgu. Silakan. Harus selesa kan? Ya cikgu. Okey, baiklah cikgu. Sekarang dah nampak muka kita kan? Tapi sebelum tu, ni nak letak kat mana? Simpan. Simpan di dalam bekas. Macam saya dengan cikgu, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Saya dalam plastik je, tak kisahlah kan? Yelah, asalkan di tempat yang selamat. Simpan poket pun boleh. Janganlah biarkan di mata-mata tempat. Okey, baiklah cikgu. Sekarang dah nampak muka kita, cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, saya bernama Siti Nur Aisyah binti Sazali. Boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11 3. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih Cikgu Aisyah. Dan oleh kerana kita dah berkenalan cikgu, jom kita berkenalan pula dengan murid-murid yang ada dalam talian bersama kita. Siapakah mereka? Hai! Jom kita tengok mana adik-adik comel kita. Apa tak? Itu je muka-muka handsome, muka-muka cantik, muka-muka kacak, semuanya ada kat sana. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Amir. Hai, Cik. Hello Amir. Nama penuh anda? Nama Amir? Boleh dengar, Amir? Hello Amir, dengar tak? Dengar? Okey, boleh tak sebutkan nama penuh anda? Nama penuh Amir. Silakan. Hai Abang Joy, nama saya Amir Analdai bin Bakri. Okey, terima kasih Amir. Alright, yang seterusnya kita ada Noifah. Hai. Dah. Apa Hai tu? Abang Sean, nama saya Nur Ifah Alia binti Nurul. Okey, Ifah. Terima kasih Ifah. Dan seterusnya kita juga ada Hani. Hai Abang Sean, nama saya Hani Fatihah binti Muhammad Yunus. Hani Fatihah. Terima kasih Hani. Cantik orangnya. Dan seterusnya kita ada Ashraf. Ashraf. Macam Big Boss Ashraf. Hai, Assalamualaikum. Hai Abang Sean, nama saya Muhammad Ashraf Bifki bin Muaizat. Terima kasih Ashraf. Seterusnya kita ada Sufia. Hai Abang Sean, nama saya Ara Sufia binti Muhammad Nazri. Ara. Ara. Panggil Ara saja. Ara. Okey, Ara. Dan yang terakhir sekali, Adam.
Hai Abang Sean. Assalamualaikum. Nama saya Adam Miliki bin Abu Hanifah. Okey, terima kasih Adam. Okeylah, baiklah cikgu, kita dah berkenalan dengan murid kita yang ada dalam talian. Ya. So sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa kena-mengena dengan barang yang ada di hadapan ataupun apa yang kita akan terokai pada hari ini cikgu? Okey, hari ini kita nak teroka pengenalan kepada reka bentuk. So, Abang Sean tahu tak apa itu reka bentuk? Saya tak nak buat macam tahulah cikgu. Sebenarnya saya tak tahu sangat cikgu. Tapi boleh saya minta tolong adik kita terangkan kepada kita, boleh? Boleh cikgu, Ada boleh. siapa-siapa yang nak terang pada sensei? Maaf, cikgu. Apa maksud reka bentuk kepada Abang Sean? Siapa yang nak cuba? Ishraf. Ya, Ishraf. Okey. Maksud reka bentuk ialah corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Ya, corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Macam saya lah. Saya macam pakai baju cikgu kan? Sekarang saya dah tunjuk Jenis-jenis baju saya. reka bentuk kan? Corak baju saya dan bentuk baju saya yang kembang-kembang ni kan. Ya, Itu yang dipanggil reka bentuk. Dalam masa yang sama, Ya. kita kenali reka bentuk tu sebagai Ya. macam terdapat pelbagai reka bentuk yang dibuat untuk memenuhi kita punya keperluan dan cita rasa. Macam saya hari ni, keperluan saya nak memakai baju yang lebih formal kan. Dan cita rasa saya nak macam berbentuk-bentuk dan cantik-cantik sikit kan. So itulah memenuhi keperluan dan cita rasa. Okey. Okey, baiklah cikgu. Tapi sebelum kita berehat cikgu, sebenarnya nak bagi tahu kepada mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian yang kita sekarang ada kempen sempena sambutan Hari Guru. Tema untuk tahun ini adalah sama dengan tahun lepas, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Dan untuk itu kita pun telah menerima banyak kiriman kad khas untuk cikgu semua. Okey, saya akan pilih ataupun cikgu boleh pilih salah satu kad. Cikgu. Saya suka warna merah. Ada di celah-celah tu adalah ada. bunga-bunga berwarna merah ni. Wow. Boleh Abang Sean tolong bacakan? Boleh, cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. yang anda nampak di sini kan cantik, ada bunga-bunga, ada mesej selamat Hari Guru dan di atas tu guru pembina modal insan. Kita buka pula kat dalamnya. Wah. Dia sebenarnya macam pop-up, cikgu. Ya, cantik Dia bunga-bunga pop-up dia. macam tu. Kreatif je. Okey, so nampak ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Guru pembina insan modal. Ini adalah daripada Yap Jun Yang. Terima kasih Yap Jun Yang atas hasil kerjamu dan kita juga nak berterima kasih kepada semua guru atas pengorbanan dan juga jasa cikgu dalam mendidik kita semua, termasuk saya lah. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita menerka dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan reka bentuk, apa kata kita berehat seketika? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aisyah. Topik ataupun subjek untuk hari ini adalah reka bentuk. Tapi cikgu, sebenarnya cikgu dah terangkan definisi reka bentuk. Tapi saya cikgu masih tak faham apa itu reka bentuk. Mungkin cikgu boleh beri contoh cikgu. Okey, saya bagi contoh mudah lah. Apa yang depan mata kita yang berkait dengan reka bentuk. Okey, contoh yang pertama kita dapat tahu reka bentuk perabot. Ni contoh meja ni kan. Meja ni berbentuk apa, Sean? Bujur. Ya, bentuk. Ya, mudah je kan. Okey, ya. ada lagi lain reka bentuk grafik. Boleh tengok kat situ. Reka bentuk grafik hasil adik-adik kita buat. Tengok cantik-cantik. Cantik cikgu. Ni ada macam Darth Vader. Transformer pun ada. Ya. Yang tu, cantiknya. Mereka yang buat ni. Ya, betul. Wow, dan sangat seterusnya, reka bentuk baju pun ada. Kita fashion kan. Kita pakai baju itu semua melibatkan reka bentuk. Tak ada bentuk, tak adalah baju. Betul tak? Betul, Ibu. Seterusnya, reka bentuk bangunan. Saya tahu tak ni apa dia ni? Rumah apa itu ni? atap, Ibu. Rumah ni orang panggil rumah apa, Sean? Ini saya tahu, Ibu. Ya. Minangkabau. Minangkabau. Selalu ni, rumah ni dia glamour dekat mana, Sean? Yang tu saya tak pasti, Ibu. Ya, aduh Sean. Negeri Sembilan. Orang Nogori mana kan? Okey. Okey. Okey, seterusnya
Dan satu lagi yang kita makan-makan tu, Sean rasa dia berkait tak dengan reka bentuk? Sudu dengan garpu itu. Tak, makanan kita makan makanan. tu. Contohnya kek. Okey. Oh ya, dia ada reka bentuk juga. Ya, Kadang-kadang dia betul. kek bulat, kadang-kadang Betul, ada yang Sean. segi empat, Yes. kadang-kadang ada macam bangunan Pandai. KLCC pun ada Ya, itu. betul. Itu yang diperkatakan reka bentuk. Oh, sekarang baru saya faham. Senang kan, Sean? Ya, cikgu, betul. Okey, tapi saya rasa macam reka bentuk ni dia penting ke tak, cikgu? Sesangatlah penting, tambah-tambah lagi masa sekarang ni. Ya. Kita hidup dalam era zaman teknologi moden ni, lagi penting tentang reka bentuk. So ya, hari cikgu. ni kita nak masuk dulu tentang apa itu kepentingan reka bentuk. Okey, cikgu. Okey, kepentingan reka bentuk. Ya, kita tengok. Okey, untuk adik-adik di sekolah boleh bagi tahu cikgu dekat apa kepentingan reka bentuk. Siapa yang nak jawab? Okey, Ifa nak jawab kepentingan reka bentuk. Boleh beritahu? Boleh. Reka bentuk mengikut cita rasa pengguna. Ya, reka bentuk. Contohnya tudung kalau kanak-kanak suka corak kartun dan tak suka terlalu licin sebab nanti kan susah nak pakai. Kalau dewasa pula suka tudung bercorak atau tidak bercorak. Kalau lagi senang ataupun lagi mudah, kita beli online ada. Lagi senang dan lagi pantas. Bagi Ya, contoh, bagus. Ya. Dia ambil poin memberi pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Ya. Tadi dia cakap pasal tudung kan, Ya. kemampuan, cita rasa. Okey, mengikut cita rasa. Tadi dia cakap budak-budak dia suka tudung yang tak lincin kan, Syam, betul tak? Macam ya. orang dewasa, orang dewasa ni, Ya. dia lebih suka tudung yang macam ada style, trend kan, ada yang pakai shawl kan, Ya, apa ya. semua tu. Seterusnya dia kata kemampuan. Okay, ada orang yang suka tudung yang berkualiti dan dia akan spend untuk beli tudung berkualiti. Ya, betul. Dan ada orang yang tak kisah as long tudung tu berapa harga pun tak kisah. As long dia pakai, dia boleh pakai. Okay. Dan cita rasa gaya hidup. Ya. Macam saya cakap tadi, Ya. kalau nak pergi mall, takkan nak pakai slipper, betul tak? Betul. Kalau nak pergi kerja, takkan nak pakai kasut sandal, betul? Betul. Kalau kita pergi pasar malam pula, takkan nak pakai yang bertumit tinggi pula. Betul, Syah. Nanti kan jatuh kan, betul tak? So kita tengok gaya hidup. So kita tengok beri kasut depan Sean kan. Kita tengok. Kat situ dia memenuhi cita rasa. Ada orang yang suka pakai kasut tinggi, betul? Ya, betul. Macam saya tak suka pakai kasut tinggi. Saya pun tak suka, Ego. Sean memang tak ada pakai kan? Betul. Okay? Kalau saya lebih suka pakai sneakers yang hujung tu. Kan. Sebab dia bergantung juga kepada... saya boleh berlari juga. Betul. Betul. Dan ni boleh berlari tapi susah sikit lah. Ya. Tapi lah macam cikgu cakap bergantung kepada cita rasa kita dan juga tengok warna pun ada yang berbeza. Betul. Tapi nak beritahu tujuan dia sama. Pakai di kaki untuk kita berjalan. Ya, betul. Tapi kita guna tu untuk kita membeli dia tu ikut kemampuan, cita rasa dan kemampuan. Ya, boleh? betul. Kalau kita bandingkan dari segi kasut, kadang-kadang kasut tu ada yang berjenama, ada yang jenama mungkin tak tak banyak orang yang tahu pasal jenama tu. Tapi fungsinya sama, masih kita alaskan kaki untuk jalan, lari, panjat, bergantunglah kepada apa. Betul. Okey, seterusnya kita tengok poin yang kedua. Boleh siapa bagi poin yang kedua? Adik-adik comel dan cantik. Comel cantik, segak bergaya. Okey, kita boleh tanya Adam. Adam macam senyum-senyum nak jawab. Okey, Adam. Okey, Adam. Beritahu cikgu kepentingan seterusnya. Boleh. Ya. Membantu memudahkan kerja dan urusan. Okey, boleh beritahu cikgu tak apa yang Adam maksudkan dengan membantu memudahkan urusan tu? Kerja dan urusan. Contoh dia penapis air. Penapis air. Okey, terima kasih Adam. Saya rasa yang itu adalah jawapan yang sangat-sangat sahih, sangat-sangat tepat, Ibu. Betul. Ya, sebab kalau kita sendiri nak tapis air susah, Ibu. Betul. Betul. Nasib baik kita ada dan orang yang... Dan lagi satu, Sean. Ya. Dulu kita nak masak air ni, kita kena tadah air, kita kena letak atas dapur, buka api kan, betul? Ya. Tapi sekarang tak ada dah benda tu. Kita tak ada tadah air dah. Kita nak minum,
Nak terus panas letak ke cawan nak kat sana. sejuk minum. Kan? Tekan Mudah. tekan butang Swiss buka. Betul. Buka pula pasang. Tekan je. Mesin penapis air tu nak air sejuk ke panas ke terus keluar. Ada juga mesin juga yang kita boleh letakkan suhunya tapi dia mahal sikit. Ya, itu mahal sikit lah. Ikut kemampuan lah. Betul, baik pula. Nampak tak? Pada kemampuan. Dia beg-beg je main kan. Ya, kan? Okey, seterusnya siapa boleh bantu untuk bagi kepentingan yang ketiga? Siapa boleh bantu? Ke Abang Syah nak pilih? Itu Amir ikut dah angkat tangan. Bagus, Amir. Ya, Amir. Okay. Jimatkan masa. Menjimatkan masa. Amir boleh beritahu cikgu contoh yang menjimatkan masa tu? Vacuum. Vacuum, betul. Terima kasih Amir. Abang Syah rasa kenapa Amir sebut vacuum? Saya rasa sebab memang menjimatkan masa. Kalau kita bandingkan dengan dulu kan, Ya. vacuum pula kita sebelum vacuum tu ada penyapu. Ya, betul. Penyapu, so kita kena sapu dalam penyedut. Lepas Betul. tu kena ambil penyedut, buang dekat tong Buang sampah, sampah. betul. Tapi kalau vacuum itu kita tekan butang pasang tu, kita pasang butang, pasang Swiss. Okey, pasang Swiss, lepas tu vacuum je macam tu. Tapi Betul. saya rasa mungkin dia jawab vacuum sebab ada benda ni depan kita tu. Tengok depan Abang Sean ke. Yang Saya ini bawakan dia. vacuum yang tak payah pegang, tak payah sentuh. Ah. Dia jalan sendiri. Bergerak sendiri je Ya, kan. Igu. Menjimatkan masa, Igu. Betul. Ya, kita tak payah nak angkat masa vacuum tenaga ni. kita bukan Betul. ni. Vacuum ni dia berjalan, Ya. melakukan fungsinya, Betul. menjalankan fungsinya. Kita pula boleh pergi tidur, Yes. boleh masak. Betul. Okey. Kita tak membazirkan tenaga. So dia sangat menjimatkan masa. So Ya. Syamil dapat benda yang menjimatkan masa. Ya. Boleh dapat poin tu. Okey, seterusnya kita tengok poin yang seterusnya. Boleh bantu saya untuk bagi poin yang keempat. Siapa boleh bantu? Mungkin kita boleh tanya Hani. Hani masih belum jawab. Hani belum masih jawab. Hani Okey, nak cuba ke? Boleh? Abang Syam petik Hani. Cepat Hani. Boleh. Okey. Selaras dengan perkembangan teknologi. Okey, contohnya ni boleh bagi tahu Sensei tak? Sensei maaf sekali lagi cikgu. Handphone. Telefon bimbit. Telefon bimbit lah maksud Ya. dia kan. Kenapa Ani cakap macam tu Ani? Sebab handphone dulu kita hanya boleh call dan mesej sahaja, tetapi sekarang kita dah boleh call, WhatsApp, video call dan lain-lain. Ya betul tak Abang Sean? Ya, sebelum ni telefon ni hanya boleh digunakan untuk menghantar SMS Betul. ataupun menjawab panggilan. Betul. Sekarang dah macam Hani dah cakap lah, boleh WhatsApp, boleh main game juga, boleh main permainan dalam Itu selaras dengan perkembangan teknologi kita. Ya, Kalau betul. tambah-tambah sekarang PKP kan Abang Sean Ya. kan. Kalau tak ada handphone, tak tahu nak buat apa betul tak? betul Ego. Dan sekarang ni isu je macam saya rasa macam saya jauh daripada mak ayah saya, tapi Ya. kalau saya rindu saya boleh video call. Nampak tak? Nampak betul. itu perkembangan teknologi. Kalau tak dulu hello mama rindu kan. Tapi sekarang ke ma rindu. Macam tu je terus kan. Betul tak? Ya, cikgu. Tapi sebelum kita teruskan, Cikgu, saya nak tanya. Cikgu dah sebut dah 2 kali Sensation. Kenapa cikgu sebut Sensei? Okey, sebenarnya dekat sekolah saya, murid-murid panggil saya Sensei. Oh, kenapa Cikgu? Ya, sebab saya nak buat kelainan sikit pada murid-murid saya. Ya. Sebab saya tanya Cikgu Aisyah macam, selalu cikgu-cikgu kan ramai kan. Tapi bila panggil Sensei, Sensei, saya seorang. Sebab tu saya bahasakan Sensei. Tapi bolehkah saya bahasakan Sensei dekat ni, takut tersasul sekali lagi. Okey, tak apalah Cikgu. Boleh, nanti saya sebutkan je Sensei Aisyah Sensei kan. tu bermaksud cikgu jugalah. Dalam bahasa Jepun kata maksud dia. Betul. Okey. Dalam bahasa Jepun Sensei des. Okey. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepentingan yang seterusnya, boleh Abang Syam? Boleh Cikgu, boleh. Okey, Lagi boleh satu siapa? lah. Last, kepentingan yang last. Ada lagi ke? Ke semua dah bagi tahu? Saya rasa belum. Okey. Itu dia Ara. Ara, boleh bagi tahu? Sensei dan Abang Sean. Kepentingan yang terakhir. Memenuhi keperluan dan kehendak. Memenuhi keperluan dan kehendak. Betul lah Abang Sean. Sekarang kita contohnya dompet lah. Saya tunjukkanlah dompet kan. Dompet orang nak simpan duit. Sebelum tu boleh saya tanya Ara, kenapa Ara pilih poin tersebut? Kenapa pilih ni? Memenuhi keperluan dan kehendak. Tak boleh. Tak apa, saya rasa tak cikgu apa. boleh tolong Saya lah Cikgu. tolonglah. Boleh, Okey. boleh.
Sebenarnya kita contoh saya bagi contoh beg dompet lah beg Okey. dompet kita ada duit betul. Ya. Duit kalau letak dalam beg yang besar Abang Syon. Ya. Ni nak duit ni nak pergi pasar jenuh nak mencari betul tak Abang Syon? Ya, betul. Tapi sekarang bila ada dompet kan reka bentuk dompet yang menarik kan. Ya. So kita dapat simpan duit nak ambil kita keluarkan saja. Ya. Betul tapi dia kata mengikut keperluan dan kehendak. Ya. Kehendak pula keperluan kita dompet. Betul. Nak simpan duit. Ya. Kehendak kita nak dompet macam mana? Ya, sama ada saiz besar, betul. saiz kecil, memang mempunyai reka bentuk yang berlainan. Ya, betul. Ya. So Abang Syon kalau Abang Syon jenis suka dompet yang kecil ke besar? Saya suka dompet yang kecil, Go. Sebab apa Abang Syon? Supaya dapat jimat ruang. Betul. Saya boleh simpan telefon bimbit saya, kunci kereta, Betul. kasut. Bukan, tak boleh lah. Okey, tapi nak pastikan muatlah semua dalam poket Ya, saya. betul, Go. betul. Untuk Saya pun lah. suka juga beg dompet yang kecil. Muat nak masuk handbag kan. Tak kan. perlulah sesat dalam handbag. Betul, Ibu. Betul, Ibu. Okey. Rasanya, Ibu, saya rasa untuk reka bentuk ni, memang dia boleh membawakan banyak, bukan saja kepentingan, tetapi juga banyak faedahnya Betul. untuk mengetahui reka bentuk. Sebab dia juga berkenaan dengan kehidupan kita masa kita Betul. besar nanti. Mungkin dalam cita-cita kita. Betul. Ataupun dalam dalam kerjaya kita lah, Ibu. Betul. Macam saya masa kecil tu, dulu cita-cita saya untuk menjadi seorang arkitek. Wah, Masa tu lah. hebatnya. Sebab Okey. dia berkenaan dengan reka bentuk kan, Ibu? Betul-betul. Kenapa Syon pilih nak jadi arkitek tu? Sebab Boleh tahu? saya suka mereka benda lah, walaupun saya lakaran tu tak cantik sangat, tapi cita-cita saya pun adalah di sana. Nak reka rumah macam ni ke? Yelah, saya tapi lukis tu gagal lah, Ego. Sebab tu saya tak jadi arkitek. Faham, okey. Okey. Tapi untuk tu, Ego, kita dah sediakan satu video kan, Ego? Ya, betul. Saya Okey. dah sediakan satu Jom video. kita saksikan video tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, menarik jugalah video tu, Ego. Ia berkenaan dengan kejaya. Kejaya, Ego. betul. Okey, mungkin kita boleh tanya pula mereka kita yang ada dalam talian, apakah kejaya mereka? Ya, betul. Okey, jawab. Bukan kejaya mereka lah, tapi apa cita-cita mereka? Cita-cita dan impian mereka kejaya tu dah sampai dah masa saya. Okey. Okey, cikgu nak tanya siapa? Saya nak tanya, kalau boleh saya nak tanya Amir lah, Amir. Boleh tanya Amir? Boleh saya panggil Amir? Okey Amir, Amir nanti besar nanti Amir nak jadi apa Amir? Mereka guru animasi. Pereka juru animasi. Kenapa Amir nak jadi pereka guru animasi Amir? Kerana saya suka melukis. Oh, sebab Amir suka melukis Abang Syon. Dia lain sikit pula Abang Syon kan. Yelah. Macam saya suka melukis tapi saya tak boleh lukis dengan baik. Ya, tapi itulah dia masalahnya. memang suka melukis lah. Okey, bagus lah. Kita boleh tunjukkan contoh depan Abang Syon sekali lagi. Ya, yang depan-depan ni kan. Ini adalah hasil kerja murid-murid kita. Ya, Ayu. hasil kerja murid-murid yang Ya. animasi lah. Ni Ni boleh jadi pereka animasi. Pereka animasi tu Abang Syon tahu tak macam mana? Dia berkenaan dengan animasi. Contohnya kita boleh tengoklah kita punya pereka kartun ke Ya. kartun-kartun di televisyen kan. Mungkin Amir boleh jadi macam tu Amir. Boleh Go. Kan? Menggantikan generasi-generasi yang akan datang gitu. Wow. Okey, seterusnya boleh Selain tanya daripada lagi. Amir, siapa lagi? Nak cuba? Siapa lagi yang nak bagi tahu cita-cita impian dia? Ya. Laluan kerjaya awak. Siapa lagi nak bagi tahu? Okey, Okey, Ifah. Ifah. Saya nak menjadi seorang arkitek muslimah. Wah, arkitek muslimah Abang Syon. Sama enggak macam Abang Syon tadi? Ya. Kenapa Ifah nak jadi arkitek? Kenapa nak jadi arkitek? Jauh pula. Arkitek muslimah. Ya, arkitek muslimah. Kenapa Ifah? Boleh beritahu Abang Syon dan Sensei? Kerana saya boleh membina bangunan yang baik untuk orang Fikir tu. Orang-orang apa? Untuk orang-orang lah. Orang-orang. Orang-orang lah. Okey lah. Orang-orang lah dia. Yelah. Yang Siapa-siapa penting boleh dia kan? punya asas dia nak mencipta bangunan yang yang cantik lah Yelah. untuk masa akan datang Ya. kan, betul tak? So Ah. itulah yang dikatakan
Arkitek Muslimah. Okey, Kita nak baiklah. tanya lagi ke, Abang Syah? Rasanya kita tak cukup masa sebab Okey. kita nak berehat seketika. Alright. Dan kembali semula ke Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tunggu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Sensei Aisyah. Ya. Okey, hai. Okey, jom cikgu kita teruskan penukaran kita, cikgu. Okey, so sekarang kita nak masuk, kita nak menelajah, menerokai, Ya. menelajah kau kan. Menerokai apresiasi Ya. reka bentuk. Apa itu apresiasi reka bentuk? Okey. Okey, so kita tengok dari apresiasi reka bentuk ni, dia maksud dia apresiasi merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Maksudnya kita nak menghargai Ya. produk-produk yang dia dah dibuat untuk kita ni. Macam mana kita nak menghargai dia? Oh, macam ni, cikgu. Saya menghargai anda. Tidak. Oh, bukan macam tu, Igo? Jangan macam tu. Oh, bukan. Oh, macam mana, Igo? Lain, itu lain. Okey, Kalau okey. cara kita nak menghargai kita punya reka bentuk atau produk ni adalah kita menggunakan dia dengan betul. Oh, okeylah, betul. Contohnya Ya, saya bagi ya. contoh dulu Abang Syah, okey? Ini beg bekas makanan, betul? Ya. Tapi beg bekas makanan untuk letak apa Abang Syah? Sebenarnya untuk letak bekas makanan. Untuk letak bekas makanan, tapi dalam ni dia lain, dia ada earphone, dia ada bateri, betul tak penggunaan dia tu Abang Syah? Tak betul lah, Ego. Ya. Dia lain Kita daripada penggunaan fungsinya. dia salah. So itu macam kita tak menghargai kan, macam tu, okey. betul. Saya rasa saya boleh bagi contoh lagi Ayo, satu, boleh Ego. bagi contoh. Macam ni kita ada bekas makanan, Ego. Ya. Sini boleh letak nasi, boleh letak kari. Ini cara betul untuk menggunakan bekas ni. Tetapi kalau contoh kita ambil kasut pula kita letak kari dalam ni, salah je, Ego. Tak. Jauh panggang dari api kan. Tapi Okey. itulah cara kita apresiasi. Ya, betul. menghargai. Contohnya lagi, boleh saya bagi contoh lagi? Boleh, Ibu. Contoh ini kan, ini bekas makanan Bertingkat. bertingkat-tingkat kan. Ya. Setakat nak letak nasi goreng tu tak payahlah nak bawa sampai bertingkat-tingkat, betul Ya. Sean? Kita perlu yang ini kita gunakan. Ini untuk apa? Ini untuk apa kita gunakan dengan baik. Ya. Macam tu. Okey. Macam ada dulu masa saya bersekolah, Ibu. Ya, Sean. Masa bersekolah, Ya. tahu yang bekas pen tu, Ya. kita bawa bekas pula, Ibu letak pen kat dalam tu. Wah. Tapi yang fungsi dia Menarik. salah lah. Fungsi Masa tak kecil salah. tu kreatif sangat lah. Ya, terlalu kreatif orang panggil tu. Okey. Yalah. Ya, Cikgu. Seterusnya kita nak masuk pada elemen je, Abang Sean. Boleh, Cikgu. Elemen tu apa sebenarnya, Cikgu? Elemen tu, tunggu. Kita tengok video dulu lah, Sean. Okey, jom kita tengok Ya. video. Elemen. Elemen. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, menarik juga video tersebut, Igo. Ada banyak, ada macam ada garisan, bentuk, rupa. Tak ingatlah semua, Igo. Tekstur dan lain-lain lah. Tapi ya. kita masuk sikit demi sedikit, okey? Okey, boleh, Igo. So, kita mulakan dulu macam mana, Igo? Kita masuk dulu dengan garisan. Okey, Ya. garisan. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu maksud elemen. Ya, betul. Ya. Elemen ialah idea untuk menghasilkan sesuatu produk dengan menggabungkan beberapa elemen. Ya. Antara elemen dan reka bentuk ialah yang pertama garisan. Okey. Kita tengok elemen pertama garisan. Kita boleh tengok kat sini kan, Sensei dah sediakan contoh kan dalam kipas ini kan. Ada garisan-garisan dia, betul. Garisan dalam reka bentuk. Nampak tak garisan dia? Ada garisan lurus, garisan halus, garisan tebal, belakang-belakang ni kan. Ya. Kat rumah ni pun nampak tak dia punya dinding-dinding tu ada jenis pelbagai jenis garisan melengkok kan. Nampak ada, tak? Ibu, nampak. Itu yang dikenali sebagai garisan. Tapi kalau kita nak tahu lebih banyak jenis-jenis garisan, kita tanya adik-adik kita. Macam boleh? Jom, Cikgu. Okey. Okey. Siapa nak cuba jawab Siapa nak ataupun cuba jawab terangkan? dulu?
berikan contoh garisan. Ya, siapa nak tolong jawab? Ke Abang Syah nak pilih juga ke? Ya, mungkin kita pilih mereka yang belum jawab lagi. Saya rasa Ashraf agak senyap ya. Ya, Ashraf. Ha. Kenapa mudi di situ, Ashraf? Ashraf boleh bagi tahu Sensei garisan? Ashraf okey? Ashraf okey, Ashraf? Ashraf boleh tolong tak bagi contoh garisan? Berbulu halus. Berbulu halus. Abang Syah tahu tak ada garisan yang berbulu halus? Pada bulu tu. Ya, Bulu selalunya ayam. kalau tengok pada reka bentuk animasi kan, dia Ya. ada macam dia main-main buat bulu tu kan. Dia macam garisan yang berbulu lah. Ya. Senang-senang saya bagi tunjuk contoh yang ni. Tada! Nampak tak dia berbulu? Nampak tak garisan-garisan dia? Garisan yang berbulu-bulu halus. Okey. Okey, seterusnya ada boleh tunjuk kat Sensei garisan berbulu halus. Ashraf ada buat ke garisan berbulu halus? Tak ada. Ada tak? Boleh tunjuk kepada Abang Sean tak? Garisan bulu halus. Nampak tinggi tak? sikit, tinggi sikit. Tinggi sikit, Ashraf. Ya. Okey, tinggi tetapi ke tengah. Ke Ah, kanan sikit. nampak tak, nampak tu. Abang Syah? Garisan berbulu. Itu contoh ni kapek-kapek kan Abang Sean kan? Ya. Kapek yang bulu-bulu kan senang. Suka nak tidur kan, betul? Kan. Alright. Boleh, okey. Untuk garisan yang kedua, boleh bagi tahu Sensei? Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba nak bagi tahu? Itu dia, Ifah ego. Ifah. Okey, Ifah. Bagus, Ifah. Garisan zigzag. Nampak tak garisan zigzag yang dia buat tu Abang Sean besar benar? Boleh tak tunjukkan lagi sekali? Angkat sikit. Oh, wow. Okey, ke tengah sikit, depan sikit. Bukan, ke kanan. Oh, tengah sikit. Ke kanan. kanan Okey, lagi. alright. Sikit lagi, Pak. Sikit lagi. Pandai. Oh. Garisan zigzag. Abang Syah rasa garisan zigzag ni selalu jumpa kat mana, Abang Syah? Jumpa dekat mana? Dekat atas baju pun ada, Ego. Betul. Baju saya kat rumah banyak zigzag. Ya, itu dia ke bentuk pakaian, betul. Betul, Ego. Dia punya rupa bentuk kat situ kan. Atas betul. durian pun ada, Ego. Ya, betul. Dia macam berduri kan? Berduri, so, berduri tu macam zigzag kan? Ya, zigzag. As long as dia tajam kan. Ya. Okay. Boleh nak tanya lagi murid boleh, ke Ego, macam mana? boleh. Okey, last boleh. Kita tanya lagi seorang, Ego. Boleh siapa lagi tahu? Ara, boleh tahu bagi tahu Sensei? Okey, Ara, bagus angkat tangan. Garisan berserabut. Garisan berserabut. Abang Sean tahu tak garisan berserabut tu garisan apa? Mungkin siapa tu? Ara boleh tunjukkan ya. Garisan tu macam mana? Nampak tak? Berserabut betul gaya cikgu, dia tu. inilah sebab saya tak boleh jadi arkitek. Ya. Sebab saya lukis macam tu, Ego. Ara menunjukkan Abang Sean tu. Ya. Okey, terima kasih Ara. Terima kasih Ara, cantik lukisan berserabut tu. Ya kan? Itu tepat sekali. Betul. Okey, kedua kita masuk kepada rupa. Rupa tu ialah permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Boleh Abang Sean tolong angkatkan vacuum yang cantik tu tak? Yang ni, Ego. Nampak tak dia punya ada garisan sebadan garisan sebadan bulat tu? Yang ini. Itu yang dipanggil rupa. Okey. Ya. Rupa terbahagi kepada dua, iaitu rupa geometrik dan rupa organik. Geometrik dia ada sudut ataupun bersudut lah. Dan bersudut. Organik dia lebih semula jadi. Dalam video tadi dia ada tunjuk awan. Abang Syah rasa apa lagi rupa organik yang ni? Yang ada kat dunia ni. Rupa gitu. organik macam pokok dekat sana, Ego. Betul, daun. Daun pun dia semula jadi, betul Abang Sean? Tak ada orang buat kan, betul kan? Dia semula jadi, dia berbentuk semula jadi, itu yang dipanggil bentuk organik. Manusia pun bentuk semula jadi. Macam kartun-kartun yang di hadapan ni pun kira organik ke, Ego? Tidak Abang Sean, sebab itu direka oleh manusia dia orang ada sudut-sudut dia. Okey. So macam daun, tapi yang ini adalah bulat macam ni adalah? Iaitu bersudut. Bersudut. Maknanya tak ada sudut lah, tapi dia bukan organik. Ya, dia sudut geometrik. Okey. Nama dia rupa geometrik. Rupa geometrik. Okey, ini contoh dia yang organik lagi ya. Geometrik kita senang sebab kita tahu bulat, segitiga Abang Sean, petak, segi empat sama, segi empat ni kan. Okey, seterusnya yang ni. Contohnya ini segi rupa dia organik ataupun geometrik. Dia adalah organik. Ya betul. Organik. Kenapa organik Abang Sean? Sebab dia nampak macam apa ni? Cili ah. Dia berbentuk cili betul cili kan. lah, Nak boleh cili. tak sambal makan kan. Dia sebenarnya tu power.
So yang ni kalau kita patah balik kepada apresiasi Ego, yang ni ala bekas apa Ego? Agak-agak untuk isi apa ni? Untuk isi cili. Ya, betul. betul. Boleh juga. Boleh Kena lah. sambal belacan ke tak ada masalah. Boleh lah. Okey, baik. Ya, baik. so ini adalah rupa. Ya. Dia tahu rupa dia mengikut rupa yang organik. Organik. Okay, yang Ada sana di dunia ni lah. mengikut rupa dia geometrik. Boleh? Okay. Boleh Ego. Alright, seterusnya kita masuk kepada bentuk. Bentuk tu macam mana, Abang Sean? Okey, baik kita tanya mermaid kita yang ada dalam talian. Bentuk Sebab saya tu tak macam tahu, mana? Siapa tahu? Boleh bagi tahu bentuk dekat sensei. Cuma nampak macam bentuk dekat macam sensei. Tengok okey. Sensei gelisah tunjukkan je. contoh kan. Ini berbentuk apa ni? Ini berbentuk apa ni? Ini berbentuk. Abang Sean boleh jawab ini bentuk apa? Kita tengok dulu siapa ada di dalam talian. Ini berbentuk apa? Yang boleh tolong saya sebelum saya jawab. Mungkin saya jawab salah pula. Ini berbentuk apa? Adam nak tolong saya Adam. Ini bentuk apa? Adam, cepat Adam. Ini berbentuk apa Adam? Ini berbentuk kon ke? Berbentuk kuboid ke? Kubus ke? Cube ke? Ini berbentuk apa? Berbentuk apa? Bentuk keyboard ke? Apa dia cakap? Cuboid. Kuboid. Salah. Sekarang saya ingat Ego. Adam. Ini berbentuk silinder. Betul. Ini Okey. berbentuk silinder. Dia ada dua permukaan. Ya. Ingat kalau bentuk dia ada isi padu. Dia ada ruang dalam dia. Okey, dia ada isi dan dia ada dua permukaan. Ya. Okey. So kalau isi contohlah kalau botol air ke kan, botol air contoh saya bagi hand sanitizer ni kan. Contoh kalau saya kemetkan dia, dia punya isi padu dalaman dia akan berubah. Betul? Betul. Macam tu, itu yang dipanggil rupa. Boleh dapat Abang Sean? Okey, boleh dapat Ego. Boleh dapat anak-anak murid? Ya. Ya. Dah lagi 2 minit Ego. Okey, ada seterusnya. lagi elemen yang kita nak Okey, seterusnya terangkan. kita masuk kepada tekstur. Tekstur. Ini yang saya suka nak tunjuk ni. Tekstur ni adalah permukaan yang kita boleh nampak dan kita boleh sentuh. Cuba Abang Sean sentuh mana-mana tekstur dan saya akan teka tekstur tu berbentuk apa. Mana Abang Sean rasa? Nak sentuh apa? Okey, jangan sentuh kepala. Yang ni Ego. Yang ni Yang ini. Abang Sean rasa ini tekstur dia rasa macam mana? Kasar-kasar ke, halus ke, lembut ke, licin? Macam kasar Ego. Ya. So tekstur adalah permukaan yang kita boleh nampak dan kita boleh rasa. Nampak pun dah kasar kan tuan-tuan? Kan. Ya. Boleh Abang Sean tunjuk pada sensei permukaan yang nampak macam lincin ke ataupun berkilat ke? Boleh tunjuk? Okey, yang ini Ego. Boleh. Betul. Dia macam berkilat Nampak tak? Dia sikit, nampak berkilat tu. licin. Ya, betul. So itu yang dipanggil tekstur. Tekstur produk. Dia tengok pada kulit dia. Macam kasut tu pun berkilat juga kan Abang Sean? Ya. Kasut tu berkilat cantik je. Okey. Ya. Seterusnya kita masuk kepada saiz. Saiz mudah. Kita tahu saya kecil daripada Abang Sean, betul? Maknanya saya kena senamlah sikit Ego. Okey, saya pun nampak gaya macam tu. Okey. Kalau kita bandingkan pula dengan botol ni Ego, ada yang saiz botol plastik botol ni kecil dan yang besar. kecil, besar. Mudah saja kan saiz kan? Sama ini juga. senang nak faham. Okey, seterusnya kita masuk kepada warna-warna kehidupan. Yang ni Gitu banyak kan? lah, Ego, banyak. Ya. Abang Sean suka warna apa? Saya suka warna merah Ego. Saya suka warna merah. Warna kegemaran Kita saya. geng Abang Sean. Ya ke? Ya, saya pun suka warna merah. Okey, baik. Okey, kita tengok contoh pada kasut tu Abang Sean kan. Kasut tu ada orang yang suka warna yang terang, ada orang yang suka warna yang cerah-cerah sikit. Ya, betul. Warna terang ni dia melambangkan, dia boleh menunjukkan seorang yang berani mungkin. Betul tak? Ya. Abang Sean pakai baju yang merun-merun terang sikit kan. Dia nampakkan Abang Sean seorang yang berani kan. Ke depan kan gitu. Sebab orang yang pakai putih pun berani Ego. Macam saya tak berani sebab saya takut kasut saya kotor. kotor. Saya pun sama. Kita mempunyai pendapat yang sama. Betul Ego. Sama juga. Okey. Ya. Sama juga warna-warna yang lembut kan. Ya. Ada orang yang suka warna soft-soft je Abang Sean. Betul. Dia untuk menenangkan hati, untuk kalau kita rasa serabut, kita lebih suka tengok warna hijau, betul tak? So warna memainkan peranan penting dalam reka bentuk. Betul. Sebab apa? Kita nak beli satu benda tu mesti kita tengok pada warna dia. Adakah Abang Syok akan beli warna yang Abang Syok tak suka? Kalau kita bandingkan pula dengan hiasan dalaman rumah kadang-kadang warna tu kalau warna biru membawa rasa ketenangan. Betul Abang Syok. Boleh tak cat rumah warna merah? Boleh juga tapi rasa stres lah. Ya, rasa stres.
Rasa tekanan nanti bila tak? ada time stress tu kita akan rasa stres, okey? Ya. Lepas selain daripada warna, apa lagi reka bentuk elemen Seterusnya yang kita akan tengok elemen ruang. Ruang. Okey, boleh Abang Syon tunjukkan bekas makanan tu mana ruang dia yang luas? okey, dalam ni adalah ruang yang luas. Ya. Ini pula Ruang kurang yang luas ataupun separuh lah. Separuh ataupun lebih sempit ataupun kecil kan. ya. So ruang mudah saja kalau kat ruang tamu kita kan, Ya. kat rumah ke kat bilik ke, mana yang luas tu dipanggil ruang yang luas Ya. kan. Kita boleh berlari-lari dalam tu kan. Tapi manakala ruang yang sempit tu kita akan rasa sempit. Okey, cikgu. Dan yang terakhir apa? Dan yang terakhir kita tengok kepada nilai. Okey. Okey, Abang Syam tahu tak apa itu nilai? Saya rasa sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi Ya. berkenaan dengan nilai, apa kata kita berehat seketika Ya. dan kembali semula di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Sensei Aisyah. Okey, sebelum kita berehat tadi, cikgu baru je sebut salah satu elemen iaitu nilai. Apa itu nilai? Itu tempat ke itu? Tidak. Bukan. Tidak. Okey, nilai ni bukan nilai dalam bahasa Melayu, nilai murni itu bukan. bukan, Tapi bukan. ini dalam nilai dalam reka bentuk. Kita okey. kenali sebagai perubahan warna terang Ya. kepada warna gelap ataupun warna cerah kepada warna gelap. Okey. Contohnya saya bagi contoh ini Ya. peredaran siang dan malam. Ya. Okey, masa senja-senja tu kalau Abang Syam perasan kan, Ya. warna-warna langit kita cantik-cantik je betul. Tapi tak semua biru. Kat hujung sana ada warna putih nampak. Ya. Ada nampak sedikit cerah kan. Putih biru dia. Ya. Yang sebelah sana tu nampak macam pudar-pudar sikit biru dia betul. Tapi bila datang malam nampak bila senja tu ada oren-oren. Ya. Perubahan warna ni lah yang dipanggil nilai. Itu je. Senang je kan Abang Syam? Ya, cikgu. Ya. Okey, mermaid kita ada dalam talian. Faham tak? Semuanya okey? Kalau okey bagi thumbs up. Kalau tak faham boleh tanya soalan. Okey ya semua? Okey, baiklah cikgu, kita boleh teruskan lagi. Dia orang faham kita apa lagi? Kita tanya dia orang soalan lah Abang Syam. Okey, apa lagi? Ya. Okey, kita uji pula kefahaman mereka. Ya, cikgu. baik. Sebelum saya Sensei tanya Abang Sean. Ya. Tanya murid. Ya. Saya nak tanya Abang Sean dulu. Oh, saya Okey. pula yang kena. Okey. Ya, Abang Boleh, Sean cikgu. kena melalui semua dulu proses sebelum murid. Okey, boleh. Okey, kita tengok ya. Okey, soalan yang pertama berbunyi gitu. Cepat. Okey, uji minda. Nyatakan apa? Pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan reka bentuk. Okey, Abang Sean, cepat. Okey. Macam tadi saya dah sebut dah. Ada lagi satu pun salah satu cita-cita daripada murid kita. Kalau tak silap saya, Ani ke Ara yang jawab tadi? Arkitek. Arkitek. Ya. Okey. Betul ke you? Betul. Okey, ya betul. Nak lagi ke you? Saya nak lagi jawapan. Daripada saya lebih ke murid? banyak daripada murid lah pula. Daripada murid. Okey. Jadi tengok. Takut Abang ya. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa yang cuba jawab? Kalau Sensei panggil. Okey, Adam. Adam nak cuba jawab. Untuk soalan pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan reka bentuk. Okey, Adam boleh jawab, Adam? Lambat sikit line kot. Alamak, Adam tersekat lah you. Yalah. Okey, kita bagi peluang kepada yang lain dulu. Lain. Nanti kita patah balik kepada Adam. Hello, Adam. Okey, Adam dah okey dah. Adam dah okey dah, Adam. Try Okey, lepas ni test kita mic. tanya Ifa. Okey. Okey, Adam dulu. Okey, Adam. Cepat, Adam. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan bentuk. Chef, Arkitek chef dia cakap tadi. Arkitek dan chef. Betul tak Abang Sean? Chef lah, macam mana you? Kan chef kan dia buat bakery ke banyak-banyak Oh, kan. Rupa bentuk ya. makanan tu pun penting. Kalau tak orang tak menarik nak makan. Betul. tak? Kadang-kadang kita tengok kan walaupun sedap tapi nampak macam kita pun tak makan. Kadang-kadang reka bentuk makanan tu memainkan peranan penting untuk nak tarik perhatian kita. Betul. Nampak sedap ni tapi makan kita tak tahulah macam yelah, mana. betul, Kita kadang-kadang. harapkan yang luar nampak cantik, yang dalam pun nampak cantik. Betul, Betul, tak? betul, Okey, betul. ada lagi tak yang nak bagi? Tadi Ifa angkat tangan tadi. Oh, tu. Ifa. Tak sempat nak Boleh jawab. beritahu Abang Sean dan Sensei tak? Apa lagi pekerjaan yang melibatkan reka bentuk? pereka animasi, Ya, wow. Ya, okey. Perika animasi dan arkitek muslimah, arkitek. Dia tetap dengan arkitek muslimah ya. dia. Ya. Ada lagi ke Ifa?
dah. Ada, okey. sudah. Dah habis. Okey. Idea dah Saja. habis, okey. Okey, so dia tetap dengan arkitek muslimah dia. Ya. Semoga dia jadi arkitek yang terbaik nanti Ya, kan. betul. Okey. Okey, so tadi dia kata yang pertama tadi apa dia? Juru animasi kan, Ya, betul. Sama juga tadi dia berkaitan dengan reka bentuk. Lagi Betul. satu contoh saya ada, Ego. Betul. Apa dia tu, Abang Apa Syon? tu? Pembuat perabot. Betul Abang Ah, Syon. ya. Dia kalau tak ada perabot-perabot tu tak indahlah rumah kita. Betul Dia tak? bergantung juga kepada reka bentuk sama Ya. ada dia selesa Betul. ataupun tidak. Kadang-kadang kerusi tu nampak cantik, nampak wow, tapi bila Wow. duduk aduh sakit. Aduh sakit belakang betul. Betul. Sangat betul. Okey, boleh kita pergi ke Okey, soalan soalan yang seterusnya? kedua, Ego. Okey, ready? Apakah soalan yang kedua? Uji minda. Uji minda yang kedua iaitu mengapakah kebanyakan orang lebih suka menggunakan produk yang baru berbanding produk yang telah lama berada di pasaran, Abang Syon? Kenapa? Cikgu, saya rasa ini sifat manusia, Cikgu. Kita suka Ya. benda baru. Betul. Okey, kalau misal katalah kalau kita gunakan balik berkenaan dengan perabot, Cikgu. Betul. Kadang-kadang perabot lama tu dia nampak lama. Walaupun dia mungkin tak digunakan tapi dia punya reka bentuk, dia punya design tu nampak tua. So mungkin orang tak suka. Dia tak memenuhi cita rasa kita lah. Betul. Kita nak yang baru dan cita rasa kita akan berubah. Mungkin masa kita muda, Ya. cita rasa tu Cantik, berbeza best daripada lah. apa yang kita nak sekarang. Faham betul. Ya. Tapi boleh saya tanya adik-adik pula? Okey, boleh siapa-siapa yang nak jawab tentang untuk soalan yang saya kemukakan ni? Kenapa orang lebih pilih benda yang baru berbanding benda yang telah lama berada di pasaran? Siapa Ada yang nak siapa nak cuba? jawab? Tadi Adam dengan Ifah dah cuba mungkin Hani? Hani. Hani boleh? Hani? Okey, Hani, kenapa orang lebih pilih produk yang sekarang, yang baru? Kenapa, Hani? Boleh beritahu Sensei Abang Syon? Kerana kebanyakan orang lebih suka menggunakan produk yang baru berbanding produk yang telah lama berada di dalam pasaran. Kerana dulu kalau mahu call boleh, tetapi kalau tak ada prepaid macam mana nak call? Tetapi sekarang dunia dah makin maju, kalau nak call tak payah beli prepaid call je. betul. Dia berkaitan dengan teknologi lah Abang Syon Yelah, kan. Semakin maju teknologi dunia sekarang, Ya. semakin inilah dia cakap call tadi kan. Itu orang dulu, tapi takkan sekarang ada je handphone lama dijual, betul tak Abang Syon? Tapi betul, orang betul. lebih memilih kepada handphone yang lebih canggih. Supaya teknologi tu boleh digunakan lagi mudah, selaras lagi lah. murah juga. Selari dengan zaman kita sekarang. Betul. Abang Syon? Okey, cikgu, baiklah sebelum kita mengakhiri penerokan kita pada hari ini, boleh tak kita minta salah satu murid untuk berikan rumusan daripada pembelajaran kita, daripada penerokan kita? Okey, boleh saya panggil ada Amir, bagi rumusan. Apa yang Amir dah belajar hari ni, Amir? Boleh. Okey. Hari ini saya dah belajar tentang maksud reka bentuk. Kemudian saya belajar Tentang? Saya rasa kita belajar Betul, elemen ya. juga kan? keberjayaan. Kepentingan lah jadi. Ya, betul. Dan laluan kejaya tu dimasukkan. Okey, Ya. seterusnya boleh saya panggil lagi seorang Abang Syon? Rasanya boleh lah. Boleh lah, sikit lagi. Mungkin sebutkan satu je. Ya, dia satu bagi satu point je jadi. Ya, siapa Okey. cikgu nak pilih? Saya nak pilih Ara lah, boleh Ara? Ya, Ara, silakan. Ara? Okey, Ara bagi kat Sensei apa yang Ara dah belajar hari ni, Ara? Hari ini saya belajar cara menghargai reka bentuk ataupun produk. Saya juga dapat belajar elemen-elemen dalam reka bentuk. Ya, so Okey. dah habis dah kita punya pembelajaran pada hari ini, ya, Abang cikgu. Syon. Mungkin cikgu pun boleh berikan rumusan Ya. pada penerokan kita. Cikgu. Melalui murid bagi tadi, kita Ya. dapat tengok murid dah macam berjaya lah. Ya. Dan alhamdulillah murid dah berjaya mencapai objektif yang kita nak, yang dia orang tahu kepentingan Ya. reka bentuk, apa tu reka bentuk yang penting. Betul, ya. Okey, kemudian laluan kerjaya mereka, Ya. seterusnya elemen-elemen dalam reka bentuk dan lain-lain lagi lah. Ya. Okey, so dengan belajarnya reka bentuk ni dapat melahirkan murid-murid yang lebih kreatif nanti
Sebab dalam reka bentuk ni kita akan banyak mencipta benda-benda. Mungkin benda-benda yang lama dibarukan, diperbarui ataupun benda-benda yang baru. Okey. So saya harap dapat melahirkan murid-murid yang lebih kreatif, inovatif untuk masa akan datang. Itu saja Abang Sean. Okey, terima kasih Sensei Aisyah dan kepada mereka yang berada dalam talian iaitu Amir, Hani, Ashraf, Ara, Ifa dan juga Adam. Terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Dan juga kepada mereka yang ada di rumah, pastikan anda sentiasa tonton Didik TV dan juga untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Lambai. Terima kasih semua. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.